Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi terima kasih kepada yang berbahagia Prof. Dr. Nazri Muslim di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membentangkan tentang bab 8 dalam subjek hubungan etnik, iaitu yang bertajuk pemerkasaan pendidikan ke arah kesepaduan sosial. Jadi insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini saya akan menerangkan sedikit tentang bagaimana untuk kita untuk kita memahami tentang pemerkasaan pendidikan ke arah kesepaduan sosial ini dan hubungannya dengan hubungan etnik. Okey, jadi bila kita lihat apa yang telah disediakan oleh Prof. Dr. Nazri Muslim berkenaan tentang bab ini. Jadi bila kita lihat, yang pertama sekali pengenalan, pendidikan merupakan asas penyatuan dalam proses pembinaan negara bangsa, dan seterusnya negara luar mencapai matlamat ini menerusi pelaksanaan dasar pendidikan untuk pelbagai komuniti etnik. Jadi maknanya mungkin kerajaan Malaysia sendiri, daripada terbentuknya kerajaan Malaysia sejak kemerdekaan, sistem pendidikan ini telah disusun untuk memenuhi keperluannya pada setiap komuniti etnik yang ada di Malaysia. Jadi bila kita lihat kat situ terbahagi kepada dua lah, iaitu sistem vernacular dan sistem kebangsaan. Sistem pendidikan di negara ini yang bertoleransikan komuniti etnik tertentu yang berkongsi kurikulum yang sama. Pengakalan sistem sedemikian akan menggalakkan pemisahan kanak-kanak daripada komuniti etnik yang berbeza. Jadi kita teruskan pada seterusnya, iaitu sejarah pendidikan di Malaysia dan hubungan etnik. Bahasa dan pendidikan itu dia adalah dalam keadaan yang rapat. Maknanya bahasa dan pendidikan merupakan satu terpanggil satu hubungan yang rapat lah antara keduanya. Bahasa menggambarkan jiwa sesebuah bangsa. Maknanya bahasa ini juga menggambarkan bahawa seseorang itu ataupun masyarakat itu menjaga bangsanya dengan bahasa yang dituturkan. Seterusnya pendidikan dapat mempertahankan bahasa. Pendidikan juga dapat mempertahankan bahasa. Maknanya contohnya kalau kita lihat di Malaysia, bahawa dalam perlembagaan sekalipun telah tertulis bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan ini merupakan bahasa yang perlu diutamakan atau digunakan di Malaysia. Jadi bila kita lihat, atas alasan ini usaha kerajaan untuk membentuk satu identiti kebangsaan menerusi sistem pendidikan kebangsaan. Jadi inilah yang diusahakan oleh kerajaan pada awal lagi untuk membentuk satu identiti kebangsaan menerusi sistem pendidikan kebangsaan. Jadi bila kita lihat seterusnya, konflik yang berlaku di luar negara kerana apa? Maknanya di luar negara juga berlaku konflik berkenaan tentang pendidikan yang diamalkan di negara mereka dalam hubungan etnik. Iaitu yang pertama sekali, mengekalkan satu sistem pendidikan yang dikongsi bersama. Maknanya
dia mengekalkan satu pendidikan yang disusun, sistem pendidikan yang disusun oleh kerajaan dan digunakan pada semua lapisan etnik ataupun masyarakat. Jadi ini juga berlaku konflik lah, berlaku konflik di antara etnik itu sendiri kerana mungkin keseragaman ini tidak diterima di semua pihak lah. Dan seterusnya, yang kedua, manakala bahasa yang diberikan keutamaan adalah bahasa penduduk asal. Maknanya contohnya kalau di Jepun, mereka akan mengekalkan kesemua sistem pendidikan ataupun kesemua subjek contohnya akan menggunakan bahasa penduduk asal, iaitu bahasa Jepun, contoh sebagai contoh. Jadi ini juga merupakan salah satu konflik yang berlaku, konflik yang berlaku untuk sistem pendidikan dan hubungan etnik negara luar sana. Jadi dalam tanah Melayu, penjajah berperanan utama dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan. Maknanya contohnya British, mereka juga berperanan sebelum kemerdekaan. British juga berperanan menentukan hala tuju sistem pendidikan. Contohnya telah wujudnya banyak sekolah-sekolah Inggeris, sekolah-sekolah Inggeris sebelum kemerdekaan itu juga merupakan kesan penjajah berperanan dalam melahirkan ataupun mewujudkan sistem pendidikan di Malaysia. British melaksanakan dasar pecah dan perintah untuk mengasingkan etnik masing-masing dalam tempoh penjajahan 130 tahun. Jadi ini juga adalah kesan daripada apa yang telah kita lihat, kesan yang telah dibuat oleh British, telah wujudnya sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil, dan juga sekolah vernacular lah. Jadi ini merupakan kesan yang telah berlaku lebih lama lagi dapat sebelum kemerdekaan, dan matlamatnya mengelakkan daripada konflik antara satu sama lain. Jadi ini juga usaha untuk mengelakkan konflik. Maknanya telah wujudnya sekolah-sekolah yang begini supaya tidak akan ada etnik yang tersinggung, contohnya dengan kita mengutamakan satu bahasa saja ataupun satu jenis saja persekolahan tersebut. Jadi seterusnya kita lihat latar belakang pendidikan komuniti di tanah Melayu. Yang pertama sekali, komuniti Melayu, dua bentuk sekolah, iaitu yang pertama sekali sekolah tidak formal, yang kedua sekolah vernacular Melayu. Kedua-duanya tidak diterima berkhidmat dalam pentadbiran British. Maknanya sekolah jenis yang begini tidak terima berkhidmat dalam pentadbiran British lah. Jadi maknanya mereka tidak bersetuju dengan sekolah yang yang semata-mata dalamnya adalah komuniti Melayu. Jadi kita lihat seterusnya komuniti Cina sebelum 1900 tahun 1900 lebih menjurus kepada pendidikan Cina klasik atas dasar laser fire British. Sekolah vernacular Cina ditubuhkan. Pada 1920-an, fahaman Kuomintang dan komunis diserap dalam SVC. Jadi British gubal nak pendaftaran sekolah. Dan yang ketiga, komuniti India tiada sumber atau dana keuangan. Sudah wujud SVM tetapi tidak mahu masuk. Sekolah vernacular Tamil ditubuhkan tetapi persekitaran kurang dan penekanan sekolah rendah, sambutan kurang juga daripada ibu bapa. Maknanya tidak berpeluang jawatan tinggi dalam pentadbiran British juga. Jadi inilah yang berlaku pada awal wujudnya sistem pendidikan di tanah Melayu. Jadi kita teruskan. Sekolah vernacular Inggeris yang pertama sekali telah diwujudkan pada tahun 1816, iaitu di Pulau Pinang, iaitu Penang Free School. Jadi ini merupakan sekolah vernacular Inggeris yang pertama sekali. Yang kedua dikuasai mubalik Kristian dan BI menjadi
bahasa penghantar. Maknanya bahasa Inggeris ini merupakan bahasa yang diutamakan pada waktu tu. Seterusnya, China dan India berpeluang. Maknanya China dan India ni berpeluang untuk bersekolah di sekolah sekolah Inggeris ni. Seterusnya, Melayu hanya atasan sahaja yang berpeluang. Maknanya pada golongan yang berkemampuan sahaja berpeluang untuk bersekolah di sekolah Inggeris. Dan yang terakhir, lepasan SVI boleh menyambung pelajarannya ke kolej ataupun universiti. Maknanya pada zaman dahulu hanya sekolah vernacular Inggeris sahaja yang diiktiraf untuk boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang seterusnya, iaitu kolej dan universiti. Maknanya pada masa tersebut penjajah mengawal sistem pendidikan kita di Tanah Melayu dan mengutamakan sekolah yang berada pada pentadbiran mereka saja untuk diterima pada keadaan yang seterusnya lah. Jadi kita lihat seterusnya proses perkembangan dasar pendidikan pada yang pertama pada era 1800 hingga 1945, era penjajahan. Itu merupakan era penjajahan lah, sistem perkembangannya. Yang kedua, dasar pendidikan, iaitu bermula pada 1945 sehingga 1970. Yang ketiga, dasar Cheesman pada 1946, iaitu setahun sahaja. Yang keempat, jawatan kuasa Carl Saunders pada 1947. Dan yang kelima, laporan Barnes pada 1951. Yang keenam, laporan Van Wu. Yang ketujuh, Ordinan Pendidikan pada tahun 1952. Dan yang ke-8, laporan Razak pada 1956. Dan yang terakhir, laporan Rahman Taib dan Akta Pendidikan pada 1961. Okey, jadi kita teruskan. Sekolah kebangsaan dan sekolah vernacular. Pendidikan rendah sekolah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar, silibus bahasa Melayu yang lebih tinggi. Sekolah jenis kebangsaan menggunakan bahasa Tamil atau Cina sebagai bahasa penghantar, silibus bahasa Melayu yang lebih mudah. Okey. Seterusnya, pendidikan menengah, sekolah menengah harian, sekolah menengah jenis kebangsaan, sekolah kluster, sekolah berasrama penuh, sekolah menengah agama, sekolah seni, sekolah sukan dan sekolah teknik vokasional. Seterusnya, sekolah wawasan. Beberapa sekolah awam berkongsi kemudahan dalam satu sekolah yang sama ditentang oleh kaum Cina dan India kerana isu bahasa. Seterusnya, mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid, memupuk semangat integrasi antara murid, melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi. Dan yang terakhir, menggalakkan interaksi yang maksimum antara kaum. Pendidikan pra-universiti tingkatan 6, matrikulasi dan diploma ini juga telah diwujudkan. Seterusnya, institusi pengajian tinggi, iaitu 20 IPTA dan juga 32 IPTS yang telah wujud di Malaysia. Seterusnya, cabaran dalam pendidikan dan bahasa dan juga komitmen kerajaan bagi sistem pendidikan Malaysia ini. Jadi isu kita lihat isu sekolah vernacular. Yang pertama sekali kita lihat Don Xiong Zong membuat tuntutan mempunyai 3 rukun politik Cina. Kerajaan juga memansuhkan Seksyen 21 Akta Pelajaran 1961 dan mengemukakan sistem pendidikan kebangsaan. Jadi bila kita lihat kesan positif, ramai pelajar bukan etnik Cina mampu bertutur dalam bahasa Cina. Dan kesan negatif, proses sosialisasi. Don Xiong ni merupakan satu persatuan yang menuntut tentang sistem pendidikan orang-orang Cina. Jadi bila kita lihat ada artikel yang telah menulis tentang isu ini, iaitu utusan online Herman Hamid pada 28 April 2005 dan juga Malaysia Kini YS Tong pada 29 Januari 2008 yang lalu. Ini merupakan merupakan artikel lah berkenaan tentang ini.
Dan yang terakhir kesimpulannya, pendidikan merupakan ejen kedua penting dalam sosialisasi politik. Maknanya pendidikan ini juga mempengaruhi tentang apa yang ada di dalam politik lah, kerana dia melibatkan etnik itu. Seterusnya, kesimpulan kedua, kepelbagaian merupakan satu-satunya kekuatan di negara kita. Namun perbezaan yang banyak tidak membawa kepada kebaikan. Dan yang terakhir, pengarang memohon kerajaan mencari titik persamaan untuk memenuhi matlamat gagasan Satu Malaysia. Itu sajalah. Jadi terima kasih kepada Prof. Dr. Nazri Muslim, dan ini jugalah apa yang dapat saya sampaikan pada Prof. Semoga bermanfaatlah insya-Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.